أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد، والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه التخلص من حول المحشر، وعلى آله الطاهرين وأصحاب نجوم الهدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan menjalani puluk qadi dan imamul haramain atas menisbatkan sifat idrak, artinya mendapat, dan ia pada mereka itu sifat yang qadimah, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, mendapat ia dengan dia akan segala yang disentuh dan segala yang dicium dan segala yang dikecap, dengan ketiadaan berhubung dengan segala yang tersebut itu, dan kata kil didapatkan dengan dia segala yang maujud. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, kata mu'allif kita rahimahullah ta'ala, dan menjalani pula oleh qadi. Qadi maksudnya Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Jadi menjalani pula oleh Qadi dan Imamul Haramain. Imamul Haramain ini makna guru kepada Imamul Ghazali. Menjalani atas menisbatkan sifat idrak. Ini adalah tambahan kepada sifat ma'ani lah, berdasar kepada ta'rif yang dia buat. Bermakna ini termasuk dalam kategori sifat ma'ani. Jadi Qadi dan juga Imamul Haramain dia tambah soal lagi. Sifat ma'ani yang wajib kita ketahui secara tafsili. Apa dia nama sifat dia? Idrak. Apa makna idrak dari sudut saling bahasanya? Itulah mendapat. Idrak itu maksudnya mendapat. Dan ia, sifat idrak ni. Ia sifat idrak pada mereka itu. Mereka itu siapa dia? Qadi dan juga Imamul Haramain. Sifat yang qadimah. Sifat yang sedia kala. Yang berdiri pada zat, mana yang ada pada zat, qaimatun bi zatihi ta'ala. Itu asal. Berdiri maksudnya tarjumah kepada qaimah. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala maksudnya yang ada di zat Allah Ta'ala. Yang mana mendapat ya Allah dengan dia, dengan sifat idrak ni. Mendapat ya Allah dengan dia, dengan sifat idrak ni. Akan segala yang disentuh dan segala yang dicium dan segala yang dikecap. Tu. Jadi bandingannya kepada kita manusia, makhluk. Jadi kalau basar melihat, ambil hak makhluk. Basar itu idrak. Dia basar itu dia panggil idrak. Idrak ni maksudnya mendapat. Apa yang diidrak oleh basar? Yang diidrak oleh basar itu ialah kalau hak manusia lah, hak makhluk.
Adapun Allah Ta'ala sekalian yang maujudat. Semua perkara yang ada itu dapat diidrak oleh basar, dapat diidrak oleh samuk. Idrak ni makna mendapat, makna kesan, dapat mengesan. Jadi, kalau basar, idrak dia akan apa? Sekalian maujudat. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau makhluk. Supaya nampak, sebab dia tambah sifat idrak ini, jadi kalau makhluk, kalau idrak bil basar, dengan basar itu ialah segala warna-warni cahaya. Itu idrak bil basar. Makhluk. Kalau sama idrak dengan sama itu akan suara-suara, bunyian-bunyian. Tetapi kalau sama basar Allah Ta'ala sebagaimana yang telah lalu, pelajarannya lalu, idrak mereka berdua itu adalah kepada sekalian yang maujud. Idrak tu maksud mendapat. Basar samuk tu pun maksudnya dia tu idrak. Tetapi ditambah oleh Imamul Haramain dan juga Qadi ni, sebab apa ditambah sifat idrak? Kerana benda yang dicapai oleh penglihatan, tengok ada lagi benda yang kalau panca indera kita, dia kiasnya kepada panca indera manusia. Itu ada 5. Basar, samuk, pecium, pekecak, perasa. Yang ada di seluruh permulaan kulit kita. Jadi sekarang, di Allah Ta'ala tu ada basar dengan samuk saja. Jadi macam mana? Benda yang dicium, baunya. Benda yang diseduh dengan rasanya. Dan benda yang dikecap, maka itulah dia tambah satu lagi sifat idrak. Padahalnya maksudnya ialah samuk basar ini idrak dia kepada sekalian maujud. Cukup dah tu. Jadi itu kias kepada panca indera makhluk. Bandingan secara bandingan saja. Bandingannya maksudnya kalau kita makhluk ni kita ada basar, samuk, kemudian ada 3 lagi. Pecium, syam, zaq, dan hassah. Maksudnya rasa. Rasa melalui kulit tu. Jadi Allah Ta'ala pun macam dia idrakkan benda yang dicium, yang disentuh tu, dan juga yang dikecap dengan sifat apa dia? Dengan sifat idrak. Sebenarnya maknanya kalau tidak sebut suku idrak pun dia sudah idrak dah dengan ilmunya, dengan samuk basarnya. Samuk basar tu idrak kepada sekalian maujudat. Jadi seolah-olahnya begitulah dia nak bandingkan dengan makhluk ni. Jadi Allah Ta'ala mendapatkan benda yang disentuh tu dengan gabrio. Mendapat ni mengesan. Itu makna idrak, mendapat tu maksudnya mengesan. Benda yang disentuh dengan apa dia? Benda yang dicium dengan apa dia? Benda yang dikecap dengan apa dia? Jadi tiga-tiga tu dengan sifat idrak. Itulah timbulnya makna penisbatan kepada sifat idrak. Jadi yang tidak menambahkan sifat idrak itu kerana memadai dah dengan samuk basar. Kerana samuk basar itu Allah Ta'ala boleh melihat sekalian yang maujud. Apapun perkara yang dia tu maujud, maka dapat diidrak oleh samuk, oleh basar. Jadi itulah kata ma'alif kita rahimahullah ta'ala. Maknanya sifat idrak artinya mendapat, dan ia pada mereka itu sifat yang qadimah saat ni, yang berdiri pada zat yang wujudiyah lah. Kerana dia masuk dari sifat mani yang mendapat ia. Idrak tu sendiri makna dia mendapat. Yang idrak ia dengan dia, yang idrak ia Allah dengan dia, dengan sifat idrak ni akan segala yang disentuh. Kalau kita gak dari rasa, kalau makhluk dah Allah Ta'ala tak boleh panggil lagi tu.
Sifat idrak itu merangkumi apa yang disentuh. Muta'alaq dianya ialah benda yang disentuh, benda yang dikecap dan juga benda yang dicium. Tu. Akan segala yang disentuh dan segala yang dicium, yakni bahawan-bahawan dan segala yang dikecap. Kalau kita yang dikecap tu dengan pekecap yang ada di lidah. Jadi untuk 3 perkara tu, sifat apa dia? Yang bertanggungjawab kalau kita kata. Peranan sifat yang mana? Maka mereka melihat, mereka yang menisbatkan sifat idrak ini, melihat bahasanya di sana tidak ada sifat Tuhan itu yang idrakkan 3 perkara ni. Maka sebab itulah mereka pun menisbatkan satu lagi sifat, nama dia idrak. Sifat idrak mendapatkan benda yang dicium, mendapatkan benda yang dikecap, mendapatkan benda yang maknanya disentuh. Dicium, dikecap, dicium dan juga disentuh. Tu. Maka timbullah sifat idrak. Tapi dengan ketiadaan berhubung. Tu. Itu untuk nak membezakan idrak kita makhluk dengan idrak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita makhluk ni kalau tak berhubung, tak bersentuh, baung itu sebab apa kita berbaung? Sebab baung itu dia berhubung kepada penhidu kita. Dia kena kepada deria hidu. Kalau kita manusia yang ada di hidung. Kalau baung itu tidak sampai kepada misalnya air wangi, minyak wangi, masuk ke. Kalau tak sampai tak sampai dia punya orang panggil rasa, maknanya baung itu kepada deria rasa, deria pecium yang ada di hidung, maka tak berbaung. Dia kena berhubung. Sesuatu yang tidak berhubung, maknanya kulit kita ni tak terasa panas. Panas tu bahan yang sampai berhubung kepada kulit kita. Kita rasa panas, kita rasa sejuk. Kerana dia berhubung. Kita boleh rasa ini kerasa, ini licin, kerana dia berhubung. Kalau macam pen ini, kalau kita tak sentuh, macam mana kita tu nak rasa licin. Ini licin, ini licin. Ini kita rasa sebab berhubung. Kalau tak berhubung, benda yang dicium dengan, kalau makhluk ni makhluk. Kalau kita sebut ni makhluk untuk nak bezakan dengan Allah Taala, fahamkan dulu makhluk. Ya, sebab kita nak fahamkan Allah Taala itu, dia kena faham makhluk. Sebab itulah ulama kata min arafa nafsah arafa rabbah. Siapa dia yang kenal diri dia kenal Allah Taala. Di kita tu apa dia? Makhluk lah. Makhluk ni tak sunyi daripada jirim, arok, tu kenali makhluk, maka kita tahulah. Kita boleh buat perbandingan. Yang lain daripada makhluk itu ialah Allah Ta'ala. Satu lagi ialah perbandingan. Perbandingan CP orang panggil. Untuk nawin nampak faham. Kerana bila katakan tidak berhubung dengan ketiadaan berhubung, kita kena faham berhubung tu macam mana. Tidak ada berhubung. Idrak akan baung, idrak akan kecapan, idrak akan sentuhan. Jadi kalau yang di Allah Ta'ala ini ketiadaan berhubung. Ada pemakhluk kena berhubung. Kalau tak berhubung, maka dia tak dapat. Dia tidak idrak. Jadi apa wajah, apa surahnya berhubung itu? Tu. Ya kita faham apa murad dengan kata berhubung. Berhubung itu maksudnya pecium. Pecium ni ada pada hidung kita. Ada di dalam bahagian dalam hidung kita tu ada satu hasah. Dia panggil indera. Kita ni ada panca indera. Panca maksudnya 5, indera. Ini anggota kita lah. Jadi pecium ada di dalam hidung kita. Bila baung itu sampai kepada dia, kena bersentuh dengan deria pecium. Kalau tak bersentuh dengan deria pecium, maka tidak dapat mencium baung itu. Itu namanya berhubung. Deria rasa, yakni kulit
kita kena bersentuh. Kita bersentuh. Licin. Kalau pisau, rasa pisau kan mata pisau ke? Tajam ataupun tak tajam. Kena sentuh. Makna sentuh itulah maknanya berhubung, dia panggil. Begitu juga kecap. Kecap ini kena di lidah kita ni. Pekecap. Kalau tidak ada makna mengena atau itu maksudnya berhubung. Jadi kalau makhluk idrak dia tu dia kena berhubung dengan benda yang diidrakkan akan dia. Benda yang diidrakkan dengan dia tu mesti berhubung dengan idrak tu. Kalau makhluk. Jadi Allah Ta'ala, idrak Allah Ta'ala, sifat idrak Allah Ta'ala dengan ketiadaan berhubung. Jadi sifat idrak ini dia dapat mengenal akan baung sesuatu tanpa berhubung baung tu kepada sifat idrak itu. Begitu bandingan dia. Dengan ketiadaan berhubung dengan segala yang tersebut itu. Mana yang tersebut itu? Segala yang dicium, segala yang disentuh dan segala yang dikecap. Jadi idrak Allah Ta'ala dapat mengesan, dapat idrak. Perkataan Melayu pun dapat idrak, makna dapat. Jadi sifat idrak Allah Ta'ala itu dia dapatkan akan barang yang disentuh itu. Dia tahu maklumat tentang benda yang disentuh. Yakni adakah dia licin, kerasa, panas, sejuk. Itu tanpa berhubung benda yang disentuh dengan sifat idrak. Begitu juga idrak, sifat idrak ini terhadap baung tanpa bersentuh baung itu dengan sifat idrak. Begitu juga kecap. Berbeza dengan kita makhluk. Kita makhluk kalau tidak berhubung benda yang disentuh, yang dikecap, yang disentuh, dikecap, yang dicium, maka kita tak akan dapat idrak benda tu. Tu beza dia. Jadi Allah Ta'ala tanpa berhubung dengan ketiadaan berhubung dengan segala yang tersebut itu. Yang tersebut itu makna segala yang disentuh, yang dicium, yang dikecap. Dan kata kil di atas kaul yang membilangkan, menisbatkan sifat idrak ini. Kata kil didapatkan dengan dia, dengan sifat idrak ini segala yang mawjud. Tidak terhenti di atas yang disentuh, yang dicium dan juga yang dikecap sahaja. Okey, idrak dengan sifat idrak ini ialah kepada sekalian yang mawjud. Asalkan dia mawjud, wajib ke ia, harus ke ia, mawjud tu dua saja, wajib dengan harus. Maka dapatlah diidrakkan dengan sifat idrak ini. Dan mustahil mana tentu tidak. Mustahil maknanya tentu tidak. Lawannya makna yang melawan akan sifat idrak ini. Apa dia? Iaitu tidak idrak lah. Ketiadaan mendapat. Ketiadaan mendapat. Mendapat bahasa Melayu idrak, bahasa Arab. Jadi adamul idrak. Lawan kepada sifat idrak ialah adamul idrak, ketiadaan idrak. Ketiadaan mendapat. Itu dia. Makna tu itu tak mendapat, tak dapat nak kesan baung, tak dapat nak kesan kecapan, tak dapat nak kesan sentuhan. Itu mustahil. Kerana itu menunjukkan kepada kekurangan di atas Allah Ta'ala. Patuh orang tak bila sifat idrak ni macam mana? Tak bila sifat idrak kerana Allah Ta'ala dah dapat idrak dengan sifat ilmu. Semua perkara tu. Sifat ilmu itu dapat inkishaf Allah Ta'ala terhadap baung baik, sentuhan baik yang dikecap itu. Itu inkishaf. Ilmu itu telah inkishaf terhadap sekalian perkara. Segala yang wajib, yang mustahil dan juga yang harus. Melengkapi. Jadi yang dapat disentuh, yang dapat dirasa dikecap itu masuk.
Daripada yang maujud. Itu satu penambahan sifat idrak. Kemudian dah jadi sifat-sifat ma'ani ada 7. Tambah lagi sifat idrak jadi 8. Dan menjalani pula, menjalani itu maksudnya berpandangan, berpendapat. Itu menjalani. Dan menjalani maturidiyah. Maturidiyah maksudnya ulama-ulama usuluddin yang mengikut iman Abu Mansur Maturidi. Bukan iman Abu Mansur Maturidi sendiri. Pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikut Al-Maturidiyah ini. Dia tambah pula atas menisbatkan dan menjalani Maturidiyah atas menisbatkan sifat takwin pula dah. Sifat takwin. Takwin ini makna dia mengada-ngadakan. Daripada kana yakunu kaunan. Kemudian kana tu ditad'ifkan ainul fi'li. Daripada dia kana tu asal dia kawana. Tu kana. Kana ada. Yakunu. Kana telah ada. Yakunu sedang ada dan akan ada. Kaunan. Ataupun jadi. Kana makna jadi. Jadi kaunan kejadian. Daripada kana. Kana tu sebenarnya kawana. Maka melalui kaedah ilmu saraf. Maka dimodifikan dia kepada jadi kana. Ditukarkan akan waw itu menjadi alif. Bila dia berada dalam situasi begitu. Jadi kana asal dia kawana. Kawana maka ditada'if. Waw hok tengah-tengah tu dia panggil ainul fa'li. Ditada'ifkan akan ainul fa'li. Jadi kawawana. Kawawana kemudian dua huruf yang sama bila berbaris keduanya ataupun yang pertama mati yang kedua berbaris. Wajib kena idgham dari sudut ilmu saraf. Wajib kena idgham yang pertama dan jadi kawana. Kawana yukawinu takwinan. Takwinan itu makna masdar. Maka mukawinun. Siapa dia mukawinun? Allah. Yang menjadikan itu mukawin. Kita ni mukawan. Mukawan makna ismul maf'ul. Mukawanat. Bila banyak disebut mukawanat. Mukawanat tu akuan kaum dalam tasawuf dia suka sebut akuan. Akuan ni makna kejadian makhluk ni lah. Dan kita juga boleh dipanggil sebagai mukawanat. Ya mukawinal akwan. Itu seru Allah Ta'ala. Ya mukawinal akwan. Wahai Tuhan yang menjadikan segala akwan. Jadi kawana yukawinu takwinan. Masdar dia. Macam idrak saat ni lah. Idrak itu. Kita tunjuk sikit. Dia punya lafaz. Daripada mana idrak. Tadi idrak. Dia daripada adraka. Adraka. Mana dia mendapat. Yudrik. Yudrik fi'il mudhari'nya. Yudriku. Kemudian tasrif yang 3. Ini tasrif yang pertama. Tasrif yang kedua. Tasrif yang ketiga itulah idrakan. Masdar. Idrak. Dia kata nama tu macam kita kata Islaman. Di atas wazan ni lah. Islam. Daripada aslama yuslimu. Iman. Tu. Jadi di atas wazan ini. Adraka yudriku idrakan. Maksudnya mendapat. Kemudian. Kawana ni. Biasa daripada kana. Ya tasrih dia ada 10. Yakunung. Kaunan. Kaunan maksudnya kejadian.
Kemudian dia ada mukawwinun, fahuwa mukawwinun, yang mengadakan, mukawwin. Jadi Allah Ta'ala tu mukawwin. Kemudian ada mukawwan, mukawwan tu kita lah yang kena jadi. Ya mukawwinal, ni bagi bawah. Mukawwin. Kemudian dia ada fi'il amar kun, jadi olehmu. La takun, jangan jadi olehmu. Tu. Jadi kana yakunu kaunan muka apa pula? Ni dak lagi ni. Dia jadi kainun, kainat. Segala kainat tidak memberi bekas. Tu. Kainun, makunun. Makunun. Isim maf'ul dia. Kemudian kana ni asal dia ialah kawana. Kawana. Kawana waw. Kaedah dalam surah. Waw apabila dia tu fathah. Apabila dia tu berbaris. Kemudian haraf yang sebelum daripada dia tu infitah. Terpatah. Maka kena tukarkan dia kepada alif. Jadi macam ni. Kana. Kemudian ditadaifkan. Jadi kawana ditambahkan ain fi'il. Kawawana. Kawawana. Kemudian waw, dua waw, huruf yang sama. Sama-sama berbaris ataupun yang pertama mati, yang kedua berbaris, maka wajib kena idgham. Idgham maksud dia mempermasukkan. Jadi dipermasukkan waw kepada waw yang kedua. Ni idgham. Idgham maknanya mempermasukkan. Itu makna idgham. Jadi kawana. Nah, kawana tu dia akan jadi yukawwinun. Jadilah takwinan. Situ. Jadi apa makna takwinan? Mengada-ngadakan. Mana? Mengada-ngadakan. Jadi takwin. Dia bukan takwiming, bukan takwim. Lain. Takwin dengan qaf. Ni takwinan. Jadi takwin artinya mengada-ngadakan. Dan ia sifat takwin ni. Jadi Allah Ta'ala tu ialah mukawwin, al-mukawwinu. Mukawwin. Mukawwinul akwan. Ya mukawwinal akwan. Wahai Tuhan yang menjadikan segala akwan. Akwan tu makna segala kejadian lah. Akwan tu jamak kepada kaun. Plural kepada kaun. Kaun. Jadi artinya mengada-ngadakan. Dan ia sifat takwin ni pada mereka. Mereka yakni Maturidiyah yang menisbatkan sifat takwin. Tambahan lagi kepada sifat ma'ani. Jadi tadi tambah 1 jadi 8, tambah 1 lagi jadi 9 lah. Dan ia pada mereka itu sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala, takwin. Yang berdiri maksudnya yang ada pada zat Allah Ta'ala. Yang mengada ia Allah. Dengan sifat takwin ni. Akan sesuatu. Sesuatu apa dia? Minal mumkinat lah. Daripada mungkin. Sesuatu daripada mumkinat. Dan meniadakan ia Allah dengan sifat takwin. Akan sesuatu daripada mumkinat. Tetapi jika ta'aluk dengan mengadakan dinamakan ijad. Dan jika takluk dengan meniadakan dinamakan i'dam dan begitulah seterusnya. Jadi di sini kalau kita perasan, kita sedar dia panggil ada dua sifat yang takluk dia tu semacam serupa. Itulah takluk sifat kudrat, mengadakan tiap-tiap mungkinat atau meniadakan.
meninggalkan mengadakan. Ada sifat takwin pun mengadakan mungkinat juga. Bermakna kalau kita katakan ada dua sifat yang bertakluk dengan takluk yang sama. Bagaimana penjelasan mereka yang menisbatkan sifat takwin ini? Jadi yang tak membilangkan sifat takwin, dia kata apa duk bila sifat takwinnya, sifat kudrat ada dah. Tugas mengadakan mungkinat itu ialah tugas kita, tugas sifat kudrat. Sifat kudrat kan itu takluknya apa dia? Mengadakan tiap-tiap mungkinat ataupun meniadakan dia. Wak mari dengan takwin, mengadakan. Ada kudrat sifat dia mengadakan. Jadi macam mana pula bertemu begini? Satu takluk. Ada dua orang panggil yang bertakluk dengan satu takluk. Maka mereka ini memperjelaskan bahasanya dia tak sama tu, dia tidak bergebuk, dia tidak jadi tanazuk. Tanazuk ni makna bergebuk-gebuk. Kudrat pun nak mengadakan mungkinat. Takwin pun bergebuk nak mengadakan mungkinat. Gitu. Dia siapa dia menang, siapa dia kalah, siapa dia ataupun seri. Tidak, Jadi ini bagi orang yang tidak membilangkan sifat takwin, jadi tak ada apalah. Tugas mengadakan mungkinat itu tugas kudrat. Tapi bagi orang yang menisbatkan sifat takwin, di mana pula letak duduknya takluk sifat kudrat? Kalau dah takwin, takluk dia itu mengadakan mungkinat, jadi maknanya dia mengambil alih tugasan kudrat. Jadi macam mana keadaan ini berlakunya tanazuk, berebut-rebut dengan satu tugas ini. Jadi mereka menjelaskan bahawasanya kudrat mengadakan mungkinat itu maksudnya mengadakan pada permulaannya mengadakan mungkinat, tetapi yang menyempurnakan jadi sempurna itu ialah sifat takwin. Contoh dianya ialah memasak nasi. Orang memasak nasi. Bandingan dianya ialah seperti orang yang memasak nasi. Jadi kudrat itu ialah seumpamanya bandingan lah. Dia panggil bandingnya. Seperti api gogo. Apa yang ada api gogo? Api gogo tu api yang besar-besar. Yang besar tu lah. Kan kita masak nasi dengan kayu api. Bukan dengan apa? Dengan dapur elektrik tu. Bila kita memasak menggunakan kayu api, jadi api yang menyala kuat itu dipanggil api gogo. Api gogo tu ialah dia panggil mana api gogo tu bukan untuk menjadikan masak nasi, dia tak jadi masak dengan api gogo tu. Hangi habis lah ni, keruk habis lah ni. Jadi api hok gogo tu ialah api orang panggil hok hala ko nak jadi masuk. Tu dia. Api gogo tu ialah persiapan ke arah nak jadi masuk nasi. Bukan yang memasukkan nasi. Api gogo tu dia panggil hala kepada nak jadi masuk. Persiapan nak jadi masuk. Tu dengan api gogo. Apabila dah kering nasinya, airnya sudah kering, maka diuraikan kayunya. Yang tinggal itu apa dia? Bara api. Bara api itulah dia panggil sifat takwin. Yang menjadikan masuk nasi itu apa dia? Bara api itu. Itu secara bandingan untuk takribul fahmi. Untuk mendekatkan faham sahaja. Bukan makna kudrat itu ialah api gogo. Lepas tu mana takwin itu bara api, bukan. Itu perbandingan atas dasar li takribil fahmi, untuk mendekatkan faham kita terhadap makna sifat takwin itu. Kerana secara sepintas lalu kita akan nampak seolah-olahnya macam takwin ini mengambil alih tugasan sifat kudrat. Sebab kita sudah belajar bahasanya tugasan mengadakan mungkinat itu ialah tugasan kudrat.
Tiba-tiba mari pula sifat takwin. Ada apa makna takwin? Mengadakan. Akhirnya dia apa dia? Akhirnya dia mengadakan mungkin. Ada dah sifat yang mengadakan. Takluk dianya ialah mengadakan. Maka di sinilah dia panggil makna letak duduknya, makna kudrat itu bandingannya macam api go. Api yang menyala kuat tu. Itu persiapan kepada nak masak nasi. Umpama kita contoh nasi. Dan untuk memasakkan nasi itu ialah api bara. Jadi api bara itulah yang diumpamakan sebagai sifat takwin. Dan kudrat itu ialah Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala. Jadi dengan dia akan suatu maknanya mengada ia ya Allah dengan sifat takwin ni akan sesuatu dan meniadakan ia ya Allah dengan sifat takwin ni akan sesuatu juga. Tetapi ada tetapinya. Jadi itu untuk membezakan dengan sifat kudrat. Akan tetapi jika takluk ia sifat takwin ni bertakluk ia dengan mengadakan dinamakan ijad. Ijad tu makna mengadakan lah. Kalau ia bertakluk dengan mengadakan nama dia ijad. Dan jika takluk ia dengan meniadakan dinamakan i'dam. I'dam itu maksudnya meniadakan. Kalau bertakluk sifat takwin ini dengan meniadakan nama dia i'dam. Dan jika takluk dengan menghidupkan dinamakan ihya. Ihya mana menghidupkan. Jadi i'tibariyah itu makna tak samalah. Dan jika takluk dengan merezekikan dinamakan rozkun. Rozkun. Bukan rizkun. Rizkun tu rezeki tu. Kita duduk makan tu. Kita duduk pakai tu. Itu makna rizkun. Rozkun maksudnya perbuatan memberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Perbuatan memberi rezeki itu dipanggil rozkun. Rozkun. Demikianlah engkau kias. Demikianlah engkau kias. Engkau hubungkan mana benda-benda yang lain. Kalau mematikan, imatah. Mematikan. Ikutlah apa-apa orang panggil nama perbuatan itu. Maka dia mengikut itulah. Kalau dia. Dan menafikan sifat takwin ini oleh Asy'ariyah. Asy'ariyah bermakna ulama-ulama yang mengikut iman Abu Hasanil Asy'ari. Bukan iman Abu Hasanil Asy'ari. Sebab benda ni tak timbul lagi zaman dia. Asy'ariyah mana kumpulan ulama yang mengikuti iman Abu Hasan Asy'ari dalam bab akidah tauhid. Jadi Asy'ariyahnya menolak sifat takwin. Tidak ada sifat takwin baginya. Kerana ada dah sifat kudrat. Tak payah takwin, tak payah takwin lah. Nak takwin teh. Tu Asy'ariyah. Jadi di sisi Asy'ariyah tidak ada sifat takwin. Dan menjadi mereka itu akan segala yang tersebut itu. Asy'ariyah dia menjadikan sifat takwin itu beberapa takluk tanjizi hadis bagi kudrat. Jadi Asy'ariyahnya bagi mereka takluk mana sifat takwin ini. Sifat takwin itu sebenarnya ialah apa nama? Ya, barang yang beberapa takluk tanjizi hadis. Beberapa takluk tanjizi hadis lulus pada masa baru. Bagi kudrat. Mana takluk tanjizi hadis bagi kudrat. Bagi Maturidiyah dia panggil sifat takwin. Bagi Asy'ariyah itu bukan sifat takwin. Bukan satu sifat yang berasingan. Tetapi dia adalah takluk tanjizi hadis. Qala dan mustahil di atas pandangan yang menisbatkan sifat ini.
Takwin ini mustahil, tentu tidak lawannya. Atau tentu tak ada yang melawan akan dia, iaitu ketiadaan mengada-ngadanya. Maksudnya tak ada takwin lah. Dan atas menisbatkan sifat idrak, tak ada mula-mula. Di atas yang menisbatkan sifat idrak dan sifat takwin, berkata setengah muhakkikin. Muhakkikin mereka yang tahakkuk pada ilmu. Yang tahakkuk pada ilmu itu maksudnya orang yang mengetahui dalil kepada setiap fakta ataupun pandangan mereka. Itu dipanggil ulama muhakkikin. Apapun yang mereka katakan mesti kena ada dalil. Itu dipanggil muhakkik. Muhakkik maknanya mantap lah. Kemah. Jadi berkata setengah muhakkikin yang mutaakhirin, bermula yang terlebih hampir dengan kaedahnya, ditambah ke pula pada sifat maknawiyah akan dua sifat. Dah saat ni sebab bila ada sifat ma'ani, adalah pula sifat yang melazim akan dia di atas qaul yang menisbatkan sifat awal. Maturidiyah, apatah lagi ini tambahan daripada Maturidiyah. Tu. Jadi kata dia bila dah tambah dua sifat ma'ani, tiap-tiap sifat ma'ani itu dia ada maknawiyah dia. Tu. Bila dah tambah dua, jadi 22 lah. Tambah dua, maka kena tambah dua pula maknawiyah baginya. Pertamanya kaunuhu ta'ala mudrikan. Keadaan Allah Ta'ala tu mudrikan. Mudrikan makna yang mendapat. Maknanya kaunuhu mudrikan tu ialah sifat yang melazimkan sifat idrak. Dan sebagai ulangan, sebagai nak wikmah lagi, kerana idza taqarrara tahaqqaqa. Sesuatu itu apabila berulang-ulang dia akan jadi tahakkuk, jadi kemah molek. Jadi sebagaimana kemarin kita telah ikuti cara pentarjumahan kepada sifat ahwal. Ada dua kaul, satu kaul yang tidak membilangkan sifat ahwal masuk dalam bilangan jumlah tafsiri. Tapi satu kaul yang lain dia kata kena bilang. Berapa-berapa. Jadi, yang termasuk dalam bilangannya ialah sifat idrak dan sifat takwin. Bila ada sifat idrak, bila ada sifat takwin, sifat ma'ani ini, maka maknawiyah dia pun kena tambah lah. Jadi, kaunuhu ta'ala idrak mudrikan ada dua makna. Satunya, mengikut kaul yang tidak menisbatkan sifat awal, adanya sifat iradah, adanya sifat idrak pada zat Allah Ta'ala. Itulah makna kaunuhu ta'ala mudrikan. Kaul yang keduanya mengatakan satu sifat yang menengahi di antara ada dengan tak ada, yang melazimkan sifat idrak. Itu kaunuhu mudrikan. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendapatkan segala sesuatu yang mawjud lah. Ataupun tiga tadi, yang disentuh, yang dicium, yang disentuh, dicium dan dirasa. Disentuh. Dan melazim ia. Memesti ia, melazim ia akan sifat idrak. Lazimkan akan sifat idrak. Dan mustahil tentu tidak lawannya. Lawan keadaannya yang mendapat, maknanya lawan dia makna yang tiada mendapat. Artinya keadaannya Allah Ta'ala yang mendapat dan melazim ia akan sifat idrak. Dan mustahil lawannya. Lawan kepada sifat idrak, iaitulah adamul idrak lah. Keduanya ada dua tambahan. Kaunuhu ta'ala mukawwinan. Bateri nak habis dah. Kaunuhu ta'ala mukawwinan. Keadaan Allah Ta'ala tu yang mukawwin. Artinya keadaannya Allah Ta'ala yang mengada-ngadakan. Yakni yang menyempurnakan kewujudan dan keberadaan sesuatu makhluk. Ialah yang mensempurnakan. Dan mustahil lawannya sama juga, mana mustahil yang melawan akan dia.
Maka atas barang yang tersebut ini, jadilah segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu 24 sifat. Sebab tambahan 4. 2 ma'anin, 2 maknawiyah. Jadi 24. Dan segala yang mustahil atasnya 24 pula juga. 24 juga. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala. Dan harus bagi Allah Ta'ala. Itu habis. Jadi dengan itu sebanyak 24 sifat Allah Ta'ala. Maka dengan itu selesailah. Secara tafsilinya. Wajib diketahui. Kemudian dan harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan tiap-tiap. Dan harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan tiap-tiap mungkin. Harus Allah Ta'ala memperbuat tiap-tiap mungkin. Mungkin ni apa dia? Barang yang harus ada dan harus tiada. Jadi harus Allah Ta'ala mengadakan tiap-tiap mungkin. Macam kudrat juga. Atau meninggalkan perbuatnya saja. Boleh berlaku. Nak buat apa boleh, tak saya buat pun tak boleh. Kau wajib, tak boleh. Zat Allah Ta'ala dengan sifat Allah Ta'ala itu tak boleh. Bahkan dia tu qadim sekali. Dan harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuatannya tiap-tiap mungkin. Dan mungkin itu dulu ada dah ni orang. Dan mungkin itu tiap-tiap barang yang harus adanya dan tiadanya. Ada pun harus, tak ada pun harus juga. Nah. Dan dalil apakah suatu perkara yang menunjukkan di atas bersifat Allah Ta'ala. Atas demikian itu baik idrak, baik mukawin, mukawinan. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, dan dalil atas demikian itu bersifatnya Allah Ta'ala dengan sifat idrak dan juga takwin, bahawasanya jika wajib atas Allah Ta'ala itu memperbuatkan. Mana dalil harusnya? Dalil harusnya maksudnya kita kena kata kalulah wajib Allah Ta'ala memperbuatkan mungkin. Tu. Memperbuatkan akan suatu, yakni daripada mungkinat. Atau meninggalkan dia, meninggalkan perbuat mungkinat. Nescaya jadilah yang jaiz itu. Jadi, jaiz itu jadi nyatalah kepada kita. Wajib atau khalidilah. Dan atau jadilah yang jaiz itu mustahil. Jadi, kalau kita kata dalil atas demikian itu bahasanya jika wajib atas Allah Ta'ala memperbuatkan suatu atau meninggalkan dia suatu, makna menjadikan suatu itu, nescaya jadilah yang jaiz itu jadi wajib. Dan jadi yang jaiz itu jadi mustahil. Jadi betul kata habis. Hak jaiz harus jadi wajib. Yang wajib pula dia jadi jaiz. Jadi itu semua itu adalah mustahil. Tentu tidak. Maknanya, contohnya kita kata, macam kita kata tahib burun. Jadi dan dalil atas demikian itu bahasanya jika wajib. Jika wajib. Sebab harus. Dalil di atas kata harus. Allah Ta'ala menjadikan mungkinat. Yakni. Kalau kita kata. Bahasanya jika wajib atas Allah Ta'ala. Mana tidak harus itu maksudnya wajib. Atau mustahil. Kalau wajib atas Allah Ta'ala memperbuatkan sesuatu. Atau meninggalkan dia sesuatu. Nescaya jadilah yang jaiz itu jadi wajib lah. Dah wajib tu saya kena buat.
Atau jadilah yang jaiz itu mustahil. Boleh. Maknanya ni boleh jadi mustahil. Tak boleh jadi. Maka diketahuilah daripada demikian itu. Maka diketahuilah daripada demikian itu bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada wajib atasnya memperbuatkan suatu. Daripada mungkin harus sahaja Allah Ta'ala membuat. Atau yang tak buat pun tak apa. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah pada kata mereka itu wajib atas Allah Ta'ala memperbuatkan solah dan aslah. Itu bit sini. Solah dan aslah. Jadi sehubungan daripada kenyataan dahulu. Adapun Mu'tazilah dia kata wajib solah dan aslah. Solah itu maknanya membuat perkara yang baik, aslah yang terlebih baik. Artinya yang baik dan terlebih baik. Maka harus baginya bagi Allah. Tidak wajib. Harus baginya Ta'ala memperbuatkan keduanya. Tu. Solah dan aslah tu. Wajib memperbuat solah dan aslah. Artinya yang baik dan yang terlebih baik. Maka harus baginya Ta'ala memperbuat keduanya. Baik dan terbaik. Dan ketiadaan memperbuatkan akan dia. Dan solah itu, apa dia makna solah? Wajib solah aslah ni solah ke dia, aslah ke dia. Dan solah itu ke dia solah. Solah itu apa nama? Apa barang? Solah itu ialah barang yang membetuli pada yang membetuli fasad. Jadi solah itu lawan dia ialah fasad, mana rosak. Seperti iman pada membetuli kufur. Iman itu solah, kufur itu ialah fasad. Jadi sahih maknanya sah. Pada membetuli sakit. Dan sahih pada membetuli sakit, lawan kepada sakit. Sahih membetuli sakit. Dan aslah barang yang membetuli solah. Solah lawan dia sani fasad. Solah juga lawan kepada aslah yang terbaik. Barang yang terbaik. Maknanya kalau solah membetuli dengan fasad, aslah seperti memberi makan akan seorang sekalian yang sedap pada membetuli dengan memberi makan sekalian yang lenyap, yang tiada sedap. Ini yang tiada sedap. Jadi kalau kita kata ada yang baik dan yang terbaik, wajib Allah Ta'ala buat yang terbaik. Kalau ada mafsadah dan juga solah baik, wajib Allah Ta'ala memperbuatkan yang baik. Gitu. Ni kita berhenti situlah. Bateri tak. Dan sehat pada membetuli sakit dan aslah barang yang membetuli solah situ. Dan solah. Dan solah. Dan aslah. Ialah barang yang membetuli solah. Wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma taqabbal minna innaka antas. Wa tub alaina ya maulana innaka antas.
اللهم إنا نسألك العلم خائفين وإنابة المخ والشكر الصابر وتبتس صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله.